Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Nazir, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin dan seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kepada kita yang menyebabkan kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini walaupun dalam tahun baru Hijrah yang telah kita sambut, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da difatahi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah, iaitu setelah pembukaan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, yang keluar daripada rumah untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah fi sabilillah sampailah ia balik semula ke rumahnya itu. Moga-moga kehadiran kita ini mendapat pandangan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada perbahasan kitab Qalbun Salim, iaitu syarah kepada Penawar Bagi Hati. Kita masuk kepada bab syukur. Masih lagi kita membicarakan tentang mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah lidahku untuk senantiasa bersyukur dan berzikir kepada Engkau. Jadi memang selayaknya untuk kita mengucapkan puji-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengurniakan begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak terhitung banyaknya, sehingga kan Allah merakamkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, maka akan lemahlah kamu untuk menghitungnya. Memang kita tidak akan mampu untuk menghitung terlalu banyaknya nikmat Allah, maka selayaknya lah untuk kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Baik. Catatan Imam Nawawi berkata, sunat memuji di awal kitab yang dikarang. Sunat juga diucapkan ketika hendak memulakan kelas pengajian, iaitu memulakan dengan hamdallah, atau ketika murid hendak membaca di hadapan guru-guru mereka, sama ada membaca hadis atau fiqh atau selain keduanya. Sebaik-baik ucapannya ialah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah,
Rabbil Alamin. Sebagaimana kita memulakan ucapan semula dalam apa juga mukadimah kita adalah mensyukuri Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukum mengucap hamdallah, iaitu hamdallah itu Alhamdulillah. Yang pertamanya wajib, iaitu contoh ketika memulakan khutbah Jumaat. Maka khutbah Jumaat salah satu rukunnya iaitu puji-pujian kepada Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian sunat dalam setiap keadaan seperti memulakan doa, kita mulakan doa dengan Alhamdulillah. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian selepas kita mendapat nikmat makan dan minum, sebagaimana baginda Nabi SAW di dalam satu hadis menyebutkan, sesiapa yang makan lalu kenyang dan minum lalu puas, kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa syiqani wa arwani. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan mengenyangkanku, dan juga memberikanku minum dan memuaskanku. Maka Rasulullah mengatakan, kharaja min zunubihi qayaumi waladhu ummuhu. Nescaya keluarlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Itu hebatnya apabila kita mengucapkan Alhamdulillah, selepas daripada kita makan, selepas kita minum. Ketika khutbah nikah dan banyak lagi sunat untuk kita. Yang pertamanya dengan mensyukuri nikmat Allah. Makruh jika dibaca di tempat yang kotor seperti di dalam tandas. Di dalam tandas makruh hukumnya, tetapi di luar tandas selepas daripada kita qada hajat, maka hukumnya sunat. Kerana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah menghilangkan kesakitan yang ada di dalam perut kita. Makruh juga di tempat pembuangan sampah atau tempat penyembelihan binatang. Kemudiannya haram ketika hendak atau sedang melakukan maksiat. Maka tidak wajar seseorang yang melakukan maksiat ataupun selepas daripada melakukan maksiat dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia beristighfar kepada Allah kerana telah terpalit dengan maksiat yang dilakukannya. Makna hamdalah bermaksud segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati, iaitu dengan benar-benar kita tulus ikhlas mengucapkan kepada Allah apa saja kurniaan Allah, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu sebaliknya. Kadang-kadang kita perkara yang baik kita mensyukuri, kita syukur kepada Allah. Tetapi apabila Allah SWT memberi ujian kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita akan menjadi resah ataupun kita akan komplain tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu sedangkan ia tidak baik bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui apa hikmah Allah memberikan kepada kita sesuatu perkara yang mungkin pada pandangan kita ia adalah sesuatu yang tidak baik, ataupun perkara itu yang tidak kita sukai menimpa kepada kita, ataupun yang dapat kepada kita. Kenapa dijatuhkan kepada kita, kenapa tidak kena pada orang lain? Itu kadang-kadang ada ucapan yang menyebabkan kita itu lupa bahawa tentang sesuatu urusan itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Maka kita tidak ada berkuasa. Semuanya atas jalan landasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau ditimpa ujian, kesakitan, kemalangan dan sebagainya, ini merupakan satu nikmat, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah.
bukan merupakan satu musibah. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya mengikut kemampuan bagi dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu mengikut kemampuannya. Allah akan uji seseorang itu apabila Allah nakkan kebaikan, sehingga kan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah apa saja yang datang, sambil merasakan keagungan, yaitu kebesaran Allah yang ditujukan hanya untuk Allah, Tuhan kepada manusia, malaikat dan jin. Baik. Jenis hamdalah ada 4 jenis. Yang pertamanya puji qadim. Qadim ni Allah itu qadim. Ataupun kita di dalam pengajian sifat 20 kita mengatakan salah satu sifat qidam, sedia ada, tidak ada awalnya. Allah kepada qadim, iaitu Allah memuji dirinya sendiri di dalam firman Allah SWT. Contohnya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah mengatakan, aku ini, dialah sebaik-baik penolong, pelindung bagi kita. Itu sebab kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu hari paling tidak 70 kali, tuan-tuan. Baca yang ni, kerana Allah lah sebaik-baik pelindung, pemelihara bagi kita. Kerana kita tidak akan mampu untuk memelihara diri kita. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala senantiasa meminta petunjuk daripada Allah agar Allah menunjukkan satu jalan kepada dia, dan Allah akan menentukan hala tuju apa yang dia nak buat pada hari itu. Yang keduanya puji qadim kepada hadis. Hadis ini makhluk. Hadis bermaksud makhluk. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Dia Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhan. Begitu juga Allah SWT memuji kepada baginda Nabi SAW wa berkasalam, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhnya lah engkau ini wahai Muhammad, kata Allah, mempunyai akhlak yang begitu agung. Itu sebab kita dituntut untuk memperbanyakkan memuji baginda Nabi SAW. Wa innaka ala khuluqin azim. Allah puji baginda Nabi SAW. Walaupun kita kalau tidak memuji kepada Nabi SAW, Allah terlebih dahulu memuji kekasihnya Habibullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya puji hadis kepada qadim, iaitu kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, menyucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Kita mengatakan sesuatu itu apabila melihat sesuatu keindahan, masya Allah, tabarakallah dan sebagainya. Yang keempatnya puji hadis kepada hadis, iaitu makhluk memuji makhluk. Dibenarkan seorang makhluk itu memuji makhluk dengan kadarnya, tetapi pujian itu akan kembali kepada Allah. Contohnya Zaid memuji Umar dengan katanya, baik sungguh akhlak kamu. Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Semuanya datangnya pada Allah. Itu sebab Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti menyebutkan kaedah tentang perkara ini. Semua pujian akan kembali kepada Allah. Keseluruhan nikmat semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah kita sangat-sangat dituntut untuk memuji Allah SWT dalam apa jua keadaan, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu sebaliknya. Baik. Keempat, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terjemahan kepada Allah, dan lam atau bagi di sini boleh difahami dengan dua lil milk, iaitu berarti untuk milik. Kita membaca di dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin.
Allah lah memiliki hari pembalasan. Allah lah yang memiliki kita ni semua. Ini semua milik Allah. Kita ini milik Allah. Pernah dulu tuan-tuan dan puan, salah satu kumpulan nada murni. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, ataupun tuan-tuan yang pernah dengar lagu nasyid, yang suka kepada lagu nasyid, yang dianggotai penyanyi itu Allahyarham Ustaz Asri, yang kemudiannya bertukar nama kepada Rabani. Ketika itu nada murni ini bersama dengan kumpulan Al-Arqam. Sebelum kumpulan itu diharamkan oleh kerajaan, dia pernah melantunkan satu lagu, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Maka kalau Allah tarik tuan-tuan, jangan risaulah. Bukan kita punya. Isteri bukan kita punya. Anak bukan kita punya. Semua pinjaman. Kita boleh sebut dunia ini hanya pinjaman. Semua pinjaman. Kita boleh sebut perkara itu. Tetapi bagaimana keyakinan kita, semua yang ada pada tubuh badan kita, diri kita, semuanya milik Allah. Hanya Allah bagi pinjam saja mata, telinga, kaki, mulut. Sebab kalau Allah tarik, tetap juga kita bersyukur. Sebelah mata hilang, ada sebelah lagi. Ini berlaku tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan maklum juga, saya mensyukuri nikmat Allah SWT kerana memiliki tuan-tuan yang berhati mulia. Tuan Nazir Masjid ini juga yang berhati mulia, yang pernah juga telefon saya, dan jemaah-jemaah yang telah menginfakkan sumbangan untuk meringankan beban kami setelah anak kami ditimpa kemalangan baru-baru ini. Jadi sedikitlah kita memesong. Saya syukur kepada Allah dalam keadaan dia sekarang ini. Setelah 2 minggu ICU di HKL, tak sampailah 2 minggu tu dia dah keluar ke ward biasa, dan merupakan satu keajaiban yang dilihat oleh doktor. Dia cepat dia punya tindak balas. Selepas itu, selepas 2 minggu dipindahkan ke Hospital Ampang 1 minggu. Sebab dia pada Ampang pindah HKL dah bedah kepala, keluarkan tempurung kepala, simpan 6 bulan dulu dalam peti sejuk. Kalau boleh pakai, tak boleh pakai, tukar silikon. Kemudian pindah ke Ampang nak buat mata pula. Sebab mata sebelah doktor kata dah rosak, tak boleh nampak lagi. Sini patah semua, tulang-tulang. Mulut letak besi. Lepas seminggu di Ampang belum buat apa-apa lagi, balik ke rumah dulu. Balik ke rumah seminggu, jalan balik ke Ampang. Seminggu baru buat mata tu. Jadi di HKL tu kita memang payah nak tengok lah. Ibu dengan ayahnya memang tak boleh nak tengok. Tambahan dengan pandemik ini tak dibenarkan langsung ziarah. Tapi di Ampang tu lebih longgar sikit. Jadi kita ambil kesempatan di Ampang itu, kita dengan kaedah merawat dia membaca burdah Imam Bushiri. Ini orang biasa tak buat ni. Kerana sejarah daripada burdah Imam Bushiri ini orang yang lumpuh sebelah badan. Lumpuh sebelah badannya. Maka dia mengarang burdah. Burdah ini maksudnya selendang. Qasidah burdah. Puji-pujian kepada baginda Nabi SAW dan mengharapkan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi apabila setelah dia mengarang burdah tersebut, dia pun tertidur. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh baginda Nabi SAW yang mengusap tubuh badannya dan menyelimuti badannya dengan burdah. Burdah ni selendang berwarna hijau. Pada paginya Imam Al-Bushiri, salah seorang ulama di Morocco, yang sangat hebat, bangun pada tidur seolah-olah dia tidak pernah terkena penyakit lumpuh ini. Inilah kaedah yang dilakukan oleh para ulama dalam merawat penyakit. Jadi setelah dia keluar daripada Ampang tu, kita beberapa malam di rumah saya kita buat bacaan qasidah burdah.
Kita panggil kawan-kawan dia daripada Yaman semalam, Nur Ali Badar, kawan dia daripada Bumi Kenyalang Kuching pun datang membacakan bacaan burdah ini, kerana bukan burdah ini sebagai penyembuh, tetapi lantunan selawat yang adanya doa, adanya tawasul, adanya permohonan kepada Allah SWT, itu kita mengharapkan pertolongan kepada Allah. Dan ini menjadikan keajaiban bagi doktor-doktor yang ada, yang mengatakan, bagi doktor beritahu kami, paling tidak 6 bulan 1 tahun baru dia sedar. Tapi Alhamdulillah, tak sampai pun sebulan tuan-tuan, dia kenal mak ayah dia. Dia boleh sedar, dia boleh ingat pin number handphone dia, dia boleh ingat pin number account bank dia, cuma dia tidak boleh bertutur kata, itu saja. Sebab doktor kata 6 bulan, 1 tahun baru boleh. Tapi dalam keadaan begitu, apabila dibaca burdah kepada dia, dia punya aktif tu makin kuat. Tuan-tuan boleh tengoklah dekat Facebook dia, macam mana dia punya tidak balas. Kerana ada keberkatan di dalam melantunkan qasidah yang ada tawasul dan doa kepada Allah SWT, hasil daripada munajat para ulama. Dan ini telah terbukti, banyak yang kita buat sebelum ini, orang yang dalam ICU yang dikatakan oleh doktor tak ada harapan, kita bacakan burdah, qasidah burdah ini. Kerana selawat ini adalah penyembuh segala penyakit. Jangan lupa tuan-tuan. Kerana apabila kita membacanya, maka kita akan didoakan oleh baginda Nabi SAW. Bukankah Rasulullah menyebutkan, hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian, kalian boleh berbicara dan bertanya kepada aku. Wa wafati khairul lakum, wafatku juga baik untuk kalian. Setiap selawat yang kita lantunkan kepada baginda Nabi SAW, kita menyebut nama Rasulullah SAW, maka Allah mendatangkan para malaikat menyampaikan salam itu kepada baginda, dan baginda tahu siapa yang berselawat ke atasnya. Subhanallah. Inilah ajaibnya berselawat kepada baginda Nabi SAW dengan membaca qasidah burdah ini, dan merupakan satu kaedah penyembuh. Itu sebab pagi tadi didatangi oleh salah seorang jemaah tuan-tuan juga, Tuan Haji Ahmad, mungkin tuan-tuan kenal. Sekarang dia dah pindah ke Masjid Hidayah dah, tapi rumahnya di Masjid Hidayah. Rupanya dia ni kawan dengan anak saya dah lama dah. Tuan Haji Ahmad ni umur 73 tahun. Dah lama kenal dengan anak saya, dia tak kenal saya. Bila dia datang rumah tadi itu, dia tengok saya, baru dia recognize saya. Dia kata, saya biasa dekat Masjid Ahmadiyah. Dia kata, Allahu Rabbi, Subhanallah. Itu sebab saya bersyukur atas keprihatinan tuan-tuan dan puan yang telah menginfakkan sebagian sumbangan, dan Tuan Nazir juga yang seringkali menghubungi saya, bertanya khabar, bertanya apa keperluan dan sebagainya. Moga-moga Allah SWT sajalah yang membalas kebaikan tuan-tuan dan puan, kerana saya masih lagi menggunakan khidmat home nursing bagi merawat dia selama 20 jam. Home nursing ni kita ambil 12 jam, 7 pagi 7 malam, tu satu hari 200. 10 malam sampai 6 pagi 160. Jadi satu hari kena spend 360 untuk rawat dia tu. Jadi paling tidak 6 bulan lah kena macam tu, dengan susunya. Dia belum boleh makan, minum ikut tiup susu. Susu dia pun agak mahal juga tuan-tuan. Ensure gold tu satu tin 80 lebih 2 hari je. Allah Rabbi. Dengan pampersnya lagi. Tapi Alhamdulillah, ramai yang menyumbang. Allah bagi rezeki untuk dia, dan kita tidak ada kesempitan dalam untuk merawat itu. Itu sebab saya syukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan, saya sarankanlah, kalau ada saudara mara kita, kaum kerabat kita yang sakit, bacakanlah selawat baginda Nabi SAW kepada dia. Bacakan burdah kepada dia, ataupun pendengarkan burdah kepada dia. Lihatlah tidak balasnya. Mungkin tuan-tuan yang biasa mendengar burdah, biasa mendengar syair-syair burdah ini, telah pun sepati dengan bacaan ini. Maulaya salli wa sallim
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ketika itu saya baca di ICU, jauh daripada dia, dan doktor kata dalam keadaan dia koma, tak sedar tu air mata dia keluar. Subhanallah. Ni hebatnya bacaan Buddha. Hebatnya apabila kita menyebut nama baginda Nabi SAW, Ya Rabbil Mustafa balikan maqasidana, wahai Tuhanku, dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang terpilih, Waghfir lana ma mata ya wasi'al karami, engkau persembahkanlah kiranya segala hajat-hajat kami. Sampaikanlah hajat kami ya Allah, dan ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan yang sangat luas kemurahan. Minta Allah sampaikan hajat kita. Hajat kita itu melalui wasilah kemuliaan, keberkatan yang ada kepada baginda Nabi SAW. Itu di antaranya kita selalu memuji kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian bagi Allah lil-milk, untuk milik yang memaksud semua empat pujian yang telah disebutkan sebelum itu adalah milik Allah belaka. Semua milik Allah. Yang keduanya lil istihqaqi awil istisasi. Lil istihqaqi awil istisas. Berarti untuk berhak atau tentu khusus, yang bermaksud empat pujian tersebut adalah hanya berhak atau khusus untuk Allah saja, iaitu puji qadim kepada qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Puji qadim kepada hadis, Allah memuji makhluk. Kemudian puji hadis kepada qadim, kita memuji kepada Allah, makhluk memuji kepada Allah, dan pujian manusia kepada manusia juga, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah, salah seorang yang bernama Sibawayh dimuliakan oleh Allah. Al-Maqdisi berkata alif dan lam di dalam kalimah alif, lam, lam, ha. Alif dan lam yang ada pada nama-nama Allah adalah kesempurnaan, kerana sifat Allah itu kamalan, sempurna. Kita yang tak sempurna. Itu sebab di dalam ilmu tauhid, ulama tasawuf menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenallah kepada Allah. Siapa kenal dirinya, yang aku ini lemah, berhajat kepada Allah, Allahu Samad, Allah lah tempat berhajat, tempat bermohon, tempat berlindung. Kita tidak ada apa-apa. Siapa kenal diri dia, dikenallah kepada Allah. Yang ada pada nama Allah adalah kesempurnaan. Sibawih berkata lam adalah untuk makrifat yang menunjukkan kesempurnaan, iaitu kesempurnaan kepada Allah. Dikatakan Zaid adalah seorang lelaki, Zaid al-Rijal. Zaid rijal maksudnya sempurna dalam kelakiannya. Ada juga lelaki yang tidak sempurna. Dia agak 50-50 ya. Begitulah juga alif dan lam ini untuk nama-nama Allah yang lain. Syekh Ahmad At-Tunisi menyebutkan dua perkara ini di dalam kitabnya An-Nasr al-Lail. Baik. Itu sebab kalau kita dipuji oleh manusia berlebih-lebihan, maka kita ucapkan Allahumma la tu'akhidni bima taqulun waghfirli ma la ta'lamun. Ya Allah, jangan engkau menghukumkan disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Sebab orang tak tahu kekurangan kita, yang dia nampak baik kita dan sebagainya. Baik. Ketahuilah bahawa lafaz Al-Jallallah itu lafaz Allah adalah nama paling terkenal dalam kalangan yang terkenal Al-Araf Al-Ma'arif. Dalam ittifaq ulama diceritakan bahawa Sibawih bermimpi dan dia diberitahu bahawa Allah telah memuliakannya
dengan kemuliaan yang besar kerana dia, yakni si Wabih tadi ini, si Bawih ini tadi itu mengatakan inna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Sesungguhnya nama Allah adalah nama paling terkenal dalam kalangan yang terkenal, yang paling terkenal, yang paling tinggi, yang paling agung. Nama Allah. Nah, yang kita tahu nama Allah tu 99. Walaupun nama Allah tu lebih pada 99, ada 3000. Tetapi yang diberi kepada kita 99, ada satu yang Allah simpan. Yang mana kita membacakan nama-nama Allah tu, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhamminul azizul jabbar. Barang siapa menghafalnya dijanjikan syurga oleh baginda Nabi SAW. Hafallah tuan-tuan nama-nama Allah ni. Macam mana kita boleh hafal nama pemain bola kan? Nama penyanyi, nama Allah lebih layak lagi untuk kita menghafalkannya. Baik. Jadi Tuhan yang menjadikan ia. Baik, di dalam ini, di dalam penulisan terkini disebutkan ia, tidak lagi dia. Jika merujuk kepada Allah SWT dan ditulis juga dengan dia, bermaksud itu ialah Allah, Tuhan yang menjadikan ia, yakni Allah akan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kenapa disebut jin dulu baru manusia? Sebab jin yang pertama sekali dicipta, kemudian baru manusia. Jin ni ada bersama kita, cuma kita tak nampak tuan-tuan. Jin ada bersama kita, duduk sebelah kita, terhijab kita, tak nampak kita. Ada yang dia macam kita juga, ada ahli ibadat, ada ahli maksiat, itu jin. Itu sebab liya'budun dalam ini bukan tujuan tertentu, tetapi sebagai hikmah yang Allah bagi kepada jin dan manusia, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu nikmat yang Allah bagi kepada dia. Jadi tinggal lagi 3 minit saja untuk kita menyampaikan ilmu daripada, atau untuk kita berkongsi sedikit daripada kitab Qalbun Salim ini. Moga-moga yang sedikit ini akan mendapat manfaat bagi kita. Tuan-tuan, rajin-rajinlah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab salah seorang daripada guru kami telah pun wafat, Al-Musnin Syekh Husni Genting, pernah mengijazahkan kepada kami, kalau ada hajat yang besar, bacalah selawat Tatrijiyah, ataupun disebut sebagai selawat kamilah, ataupun disebut sebagai selawat nariyah. Baca 41 kali paling tidak lah, untuk seorang. Kalau ada besar hajat kita, baca lebih lagi lah, 4,444 kali. Tapi kalau hajat yang tak besar, bacalah paling tidak 41 kali. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli maqlumin. Inilah amalan kami yang saya baca kepada anak saya itu, sehingga kan Allah memberikan begitu cepat kesembuhan
bagi diri dia. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga Allah SWT ampuni dosa kita, rahmati kita. Moga-moga Allah SWT luaskan rezeki tuan-tuan dan puan yang telah mengulurkan sumbangan bagi meringankan beban kami, dan yakinlah semuanya akan tertulis oleh Allah SWT dan akan menjadi simpanan untuk akhirat tuan-tuan dan puan. Moga-moga Allah SWT akan membalas segala kebaikan daripada tuan-tuan semuanya yang hadir pada hari ini, tuan-tuan yang membantu kami dan sebagainya. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.